Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya Halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi kita diberi kesempatan pada saat-saat sebegini untuk kita sama-sama mempelajari tentang mengenai satu sikap yang mesti sentiasa ada dalam jiwa kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita diminta supaya bersikap ar-raja, sentiasa meletakkan rasa harap kepada Allah. Rasa harap ni penting dalam hidup kita untuk kita sentiasa tanamkan dalam jiwa kita ataupun kita letak dalam diri kita kepada Allah terhadap pengampunan dosa kita dan juga terhadap pada masa yang akan datang dalam hidup kita ini. Itu dipanggil rasa harap. Ini kena sentiasa berterusan dan berterusan dalam kehidupan kita seharian. Sebagai seorang mukmin, demikian pada diri kita diajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila kita letak rasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, akan menjadikan diri kita ni orang-orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Sebab ramai di kalangan kita bila kita letak dalam hidup kita ni, kita letak harap kita kepada duit kita. Lalu kita jadi resah bila duit tak ada. Kemudian ada di kalangan kita letak rasa harap kepada orang-orang tertentu. Lalu dia rasa resah bila harap dia tersebut tidak ada lagi pada orang-orang tertentu ini. Ramai di kalangan kita jadi demikian. Dalam kitab Riyadhus Salihin yang kita belajar setiap hari Selasa di masjid section 7 tu, saya biasa baca kitab ini berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Imam Nawawi rahimallah. Dia susun pada diri kita ni supaya kita ni sentiasa hidup sebagai seorang mukmin yang baik. Seorang mukmin yang baik ni salah satunya dia mesti letak rasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ada satu hadis yang hadis yang ke-22 daripada kitab Ar-Raja ini, dalam kitab Riyadhus Salihin ini, di mana dalam bab Ar-Raja ini kita dah baca hadis lebih kurang 432 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi rahimallah berdasar pada tajuk-tajuk yang disebut sepanjang masa ini sendiri. Hari ini saya nak sebut tentang mengenai hadis yang ke-22 dalam tajuk ini. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yudnal mu'min yaumal qiyamah min rabbih hatta yada'a alaihi kanafahu fayuqirruhu bidhunubihi fayaqul ata'rifu dhanban kadha ata'rifu dhanban kadha fayaqul rabbi a'rif qala fa inni qad satartuha 'alayka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ta sahifatan hasanati muttafaqun alaih. Ni hebat. Hadis ni di antara hadis yang cerita tentang mengenai bagaimana besarnya rahmat Allah kepada kita setelah mana kita letak rasa harap kepada Allah. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan mereka berdua diredai di sisi Allah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, yudnal mu'min yaumal qiyamah min rabbih, di mana didekatkan orang mukmin pada hari kiamat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin orang mukmin pada hari kiamat tu diperdekatkan. Yudnal mu'min yaumal qiyamah min rabbih hatta yada'a alaihi kanafahu, sehinggalah Allah letakkan dan tutupnya atas orang mukmin itu di belakang dia tadi. Dan kemudian
fayuqarrahu bidzunubi, sehingga kan orang mukmin itu dia mengakui banyaknya dosa dia. Banyaknya dosa dia ni. Fayaqul, lalu Allah tanya pada dia, ata'rifu zamban kadza? Kamu tahu tak, kamu mengakui tak ini dosa yang kamu lakukan? Dosa yang kamu lakukan. Fayaqul, Rabbi a'rif. Lalu orang mukmin ni jawab, ya Tuhanku, saya tahu. Mengakui ni dosa yang pernah saya buat di atas dunia. Allahu Akbar. Rahmanur Rahim, ya Allah. Sampai waktu mana di padang mahsyar itu, diletakkan di belakang orang mukmin itu dosa-dosa yang banyak. Kemudian bila letak dosa yang banyak di belakang dia, lalu Allah tanya pada dia, kamu mengakui tak kamu buat dosa ni? Kamu mengakui tak kamu buat dosa ni? Dosa-dosa yang kamu lakukan di atas dunia dahulu. Lalu dia jawab, ya Allah, saya mengakui saya buat dosa yang demikian. Saya tahu, ya Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Allah sebut pada dia, fa inni qad satartuha alaika fid dunya. Dosa-dosa ni aku telah sembunyikan ke atas diri kamu. Aku telah satartuha, aku telah tutupkan. Dosa ni kamu orang tak nampak yang kamu buat dosa. Yang kamu buat dosa ni aku tutup sepanjang kamu di dunia dahulu. Kamu perasan tak? Waktu mana di dunia dahulu, walaupun kamu buat dosa, tapi kamu tak dipertontonkan terhadap dosa tadi yang kamu lakukan itu di sepanjang di dunia. Dan pada hari ini katanya Allah Subhanahu Wa Taala, fa fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Allah sebut, hari ini aku ampunkan pada kamu segala dosa-dosa itu. Fayu'ta sahifatan hasanati, lalu diberilah catatan amalan segala kebaikan dia itu kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini. Allahu Akbar. Ni bila kita letak rajak pada Allah. Maksudnya walaupun kita buat salah, kita minta dengan Allah, ya Allah, aku ni buat salah, tapi aku tak naklah kamu ni dedahkan keaiban aku, ya Allah. Kesalahan aku tu, ya Allah. Kita sebut demikian pada Allah. Dengan tujuan bila kita buat saja begitu, menyebabkan di akhirat nanti Allah tutup juga kesalahan kita itu. Allah tak tunjuk. Kerana apa dia? Kerana kita ni berusaha untuk menutup kesalahan kita. Jangan kita rasa bangga terhadap kita buat salah. Orang kita ni dalam hidup dia, di antara benda yang silap dalam hidup dia ialah dia berbangga dengan kesalahan yang dilakukan. Dan dia tunjuk-tunjuk yang dia buat salah. Dia minum arak, dia tunjuk-tunjuk. Dia berjudi, dia tunjuk-tunjuk. Dia buat benda yang dilarang oleh Allah, dia tunjuk-tunjuk. Bila dia tunjuk-tunjuk, yang menyebabkan di akhirat nanti Allah dedahkan balik. Allah tunjukkan balik bagaimana yang dia sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dahulu. Manakala kita sebagai seorang mukmin, bila kita buat salah, kita diajar supaya apa dia? Diajar supaya kitanya sentiasa memastikan pada diri kita ni menutupi kesalahan itu. Supaya bila kita tutup kesalahan itu, menyebabkan di waktu ininya Allah Subhanahu Wa Taala tutup juga di akhirat nanti. Dengan cara macam mana? Letak harap pada Allah. Ya Allah, aku buat dosa, tapi dosa-dosa aku ni aku tak naklah terdedah, ya Allah. Tak naklah tertunjuk pada orang. Madailah aku saja yang buat dosa dan aku minta ampun pada kamu. Di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala tanya, kamu mengakui tak ni dosa kamu? Ya, ya Allah. Orang yang macam ni dia akan mengaku terus, ni ya Allah buat salah. Tapi oleh kerana kamu di dunia dahulu kamu tutup dosa-dosa ini, aku tutup dosa-dosa yang kamu lakukan ini, maka hari ini aku ampunkan dosa kamu. Lalu diberi suhuf kita, fayu'ta sahifatan hasanati, diberi yang kebaikan yang kita buat itu, sahifah kita ni, segala yang disebut dengan tulisan ini diserah kepada kita dengan benda yang baik pada diri kita dah. Terampun dah dosa-dosa demikian. Ingat ya, siapa-siapa yang buat dosa, jangan berbangga dengan dosa. Jangan kita megah dengan dosa, jangan. Sebaliknya, jadilah diri kita ni orang yang dalam keadaan yang bila kita buat dosa, kita usaha untuk menutupi dosa-dosa itu. Jangan kita mendedahkan. Setengah orang dia buat dosa, dia tunjuk dalam Facebook dia. Dia tunjuk dalam
dalam Instagram dia, dalam TikTok dia dan seumpamanya. Jangan demikian. Kita buat dosa ni, kita tutup. Dengan harapan kitanya, di akhirat nanti, bila kita sampai di sana, Allah tanya, kamu buat dosa ni? Ya, buat dosa ni. Tapi aku usaha, ya Allah, tak nak bagi orang lain nampak, ya Allah. Maka di waktu ini Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku tutupkan keaiban kamu itu, dan hari ini aku ampunkan segala dosa-dosa kamu. Itu berhati-hati ya. Orang yang buat konten, dalam konten, sama ada dalam TikTok ke, dalam Instagram ke, dalam Facebook ke, dalam Twitter dan seumpamanya, bila kita buat konten, jangan kita buat konten dosa. Jangan. Bila kita buat konten dosa, kemudian kita post pula konten tersebut, dosa-dosa yang dilakukan, yang menyebabkan kita nak harap macam mana Allah tutup ke, Allah ampun dosa kita, kerana kita dedah. Jangan kita dedah. Bila kita buat dosa dalam hidup kita ni, kita sembunyikan dosa itu. Jangan sekali-kali kitanya menunjuk-nunjuk terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Yang berjoget, yang menari, yang buat prank ke apa dia dipanggil, yang buat macam-macam gaya. Di kalangan kita ni, bila dia buat benda-benda yang demikian, yang menyebabkan akhirnya dosa-dosa itu terdedah. Semakin terdedah, terbuka. Jangan. Orang yang buat dosa, jangan ditunjuk megah dengan dosa dia. Nanti di akhirat nanti, Allah tak ampun dosa dia. Yang menyebabkan dengan dosa-dosa itulah dia terhumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila kita buat dosa, kita sembunyi. Satu, jangan megah. Yang kedua, kita sorok. Yang ketiga, kita minta ampun pada Allah. Ini sifat kita dengan dosa. Kalau kita buat satu kesilapan dalam hidup kita, kesalahan, kita tahu itu kesalahan. Tindakan kita, yang pertamanya ialah kita bertaubat. Yang kedua, kalau kita tak bertaubat lagi, tapi kita jangan tunjuk yang kita buat dosa. Yang ketiga, jangan kita berbangga dengan dosa yang kita lakukan itu dalam hidup kita. Sentiasa kita terhadap dosa ni, kita diajar supaya jaga-jaga. Jangan kita lakukan perkara-perkara yang menyebabkan akhirnya di waktu mana kita buat demikian, Allah tak ampun dosa-dosa tersebut. Allahu Akbar. Pemurahnya Allah dengan kita bila kita ni hidup dalam keadaan yang kitanya sentiasa berhati-hati setiap ketika dan setiap masa. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل إلى آلي هذا يا رسول الله قال لجميع أمتي كلهم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita yang macam ni. Ada satu peristiwa berlaku, Ibn Mas'ud dia cerita. Bila ada seorang lelaki, dianya buat dosa. Dosa apa dia? Dia mencium orang perempuan yang bukan isteri dia. Dia pernah mencium. Dia pergi cium tu tak ceritalah cium macam mana. Tapi dia pergi cium orang perempuan. Asaba min imra'atin. Dia buat dosa di mana qiblatan. Dia pernah cium sekali orang perempuan. Tak pasal-pasal. Ini adalah sama ada dia bercinta ke, sama ada dia jumpa orang perempuan tu geram sangat, dia cium ke, ataupun dia buat macam mana tu, istilah kita dipanggil cabul lah. Dalam istilah sekarang ni, mencabul dia panggil demikian. Pergi cium orang perempuan. Bila dia pergi cium perempuan tadi, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang bagi tahu pada Rasulullah. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Lalu dia berjumpa dengan Rasulullah. Dia cerita peristiwa yang dia buat ini, dosa yang dilakukan. Bila demikian, yang dia cium tu bukannya isteri dia, bukannya orang yang dia boleh cium lah, maksudnya demikian. Lalu dia bagi tahu kepada Rasulullah yang keadaan yang demikian. Lalu turun ayat Quran. Fa anzalallahu ta'ala. Turun ayat Quran. Apa dia? Allah ceritanya, dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang hari. Itu zuhur dan juga asar, dan sebahagian daripada waktu malam. Sebahagian pada waktu malam, isyak, maghrib, isyak dan juga subuh.
Sesungguhnya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Kamu buat benda yang baik-baik akan menghilangkan benda yang buruk dalam hidup ini. Benda yang salah yang kamu lakukan. Kamu buat salah, dosa kamu lakukan tadi. Tapi dengan dosa yang kamu buat tadi, macam mana kamu nak hapuskan dia? Ialah kamu buat benda-benda yang baik. Buat benda-benda yang saleh lepas pada itu. Buang segala yang dosa tadi dengan cara kamu lakukan kebaikan. Kerana setiap kebaikan ini yuzhibna sayyi'at. Dia buang segala salah-salah yang dilakukan sebelum daripada ni. Faqala ar-rajul, lalu orang lelaki ni tanya balik pada Rasulullah. Aliya hadha ya Rasulullah? Adakah ayat ni turun untuk aku khusus ya Rasulullah? Maknanya, yang aku buat salah cium perempuan tu untuk dia aku saja ke ya Rasulullah? Qala li jami'i ummati kulluhum. Rasulullah kata kullihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahkan untuk umat aku semua sekali. Semua sekali, bukannya untuk kamu saja. Maknanya pesan pada umat aku, kalau dia ada buat salah, maka gantilah salah itu dengan benda yang baik. Bila kamu buat benda yang baik, yuzhibna sayyi'at, yang salah tadi terampunlah dosa kamu. Allahu Akbar. Mudahnya Islam ni kan letak harap pada Allah. Dalam hidup kita ni tak ada orang yang tak buat salah. Masalah memandang, salah mendengar, kadang-kadang salah bercakap di kita. Macam salah bercakap, kita bercakap hal orang lain. Habis daripada kita bercakap tu, kita naik atas kereta, kita ingat balik, Allah, aku bercakap hal orang dah. Aku buat benda yang tak baik dah. Lalu kita sebut, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ni cara kita demikian. Bila kita sebut maha suci kamu ya Allah subhanahu. Ni kafarah. Dipanggil segala dosa kita tadi terkafarah dengan cara kita ni buat benda-benda yang baik ini sendiri. Kadang-kadang kan mata kita tengok benda yang tak baik, telinga kita mendengar yang tak baik. Berhenti-berhenti, kita pun berhenti tepi jalan, buka Quran, baca Quran. Aku buat salah tadi, aku kafarah dengan yang baik ini pula. Itu cara demikian. Ataupun kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita buat sesuatu benda yang tak baik dalam hidup. Macam tadilah, pergi cium perempuan. Cium perempuan yang bukan isteri dia. Buat macam mana? Pergi masjid, ambil duit, masuk dalam tabung. Ya Allah, aku ni buat salah tadi. Tapi aku ni lakukan dengan cara ini untuk menghapuskan dosa tadi, ya Allah. Itu yang diajar dalam Islam. Rasulullah ditanya oleh Rasulullah, untuk hamba Allah ni saja ke ya Rasulullah? Laki itu saja kah ya Rasulullah? Rasulullah kata, bahkan untuk umat aku semua sekali. Demikian dalam hidup kita. Sebab tu jangan ungkit. Jangan disebut lagi. Lepas pada sebut. Bila kita sebut dosa-dosa itu, hidup balik. Hidup balik dosa tadi. Sebab tu dalam hidup kita ni, sebagai seorang mukmin, kita ni jangan sebut-sebut cerita-cerita lama. Cerita-cerita dosa-dosa lama. Jangan. Tetapi dalam hidup kita ni, sentiasa pada diri kita ni, sebut dengan kalimah-kalimah yang akan datang. Maksudnya, letak harap pada Allah. Saya harap supaya Allah ampun dosa kita. Moga-moga Allah rahmati kita. Kalimah yang kita sebut tu, menunjukkan bagaimana? Menunjukkan harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ni cerita yang berlaku zaman Rasulullah ni. Lelaki itu dia buat salah. Kalau kita kata, kalau buat salah macam ni nak buat macam mana? Masuk jail ke, masuk penjara ke? Ataupun nak buat macam mana? Nak hapuskan dosa tadi. Kita diajar supaya buat benda-benda yang baik. Tak kira sedekah, derma. Ni dengan kuliah ni pun sama. Bila kita boleh kekal dengan kuliah, habislah dosa kita yang kita lakukan sebelum daripada ni. Dosa kita mendengar. Kan orang kita ni naik kereta dengar lagu-lagu, benda yang tak ada faedah. Waktu tu rasa seronok lah pada diri kita. Tergedik-gedik tangan kita. Waktu mana kita dengar lagu. Tapi kita bila turun saja, kita kata, Allah, aku dengar benda-benda yang tak baik dalam hidup aku. Nak buat macam mana ni? Kita pun pergi dengar kuliah. Dengar kuliah ustaz. Bila kita dengar mana-mana ustazah, kita dengar semua, habis dosa kita dengar lagu tadi. Kerana benda yang baik menghapuskan benda yang buruk yang dilakukan sebentar tadi dalam hidup kita.
Allahu Akbar. Pemurahnya Allah. Satu, Allah sebut, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Segala benda yang baik yang kamu buat, dia menghapuskan benda yang buruk yang kamu lakukan. Bertengkar suami isteri. Kadang-kadang kan, kita berkelahi, cakap kasar dengan suami kita. Ataupun kita ni melakukan perbuatan yang tak betul dalam kekeluargaan kita. Lalu kitanya, lepas pada tersebut, kita ambil air semayang sunat 2 rakaat. Misal contohnya, habislah dosa tadi yang bertengkar tadi. Itu cara dalam hidup kita yang diajar oleh Rasulullah SAW pada pemuda ni. Diajar supaya dalam hidup kita ni, benda yang kita buat silap, maka kita gantikan dengan yang baik, yang disukai di sisi Allah. Allah padam yang silap yang kita lakukan sebelum daripada ni. Ini pemurahnya Allah dengan hamba-hamba. Dalam hidup kita ni, kita diajar supaya demikian. Kadang-kadang kita mengumpat hal orang. Kita bercakap tentang yang tak baik hal orang tersebut. Kita pun suatu hari, kita jumpa dengan dia. Mai, saya belanja, kamu makan. Saya bila dia nak bayar, kita kata jangan. Saya nak bayar. Kita bayar. Bila kita bayar, terhapus yang kita lakukan sebelum daripada ni pada dia. Ini dosa kita. Kadang-kadang dosa yang kita buat ni, kita sentiasa terbayang-bayang dengan kesilapan kita. Ada orang yang demikian. Dia berzina. Na'udzubillah min dzalik. Suatu ketika dahulu, dia berzina. Ataupun dia mencuri barang orang. Ataupun dia buat benda yang tak baik. Kemudian sekarang, dia belajar. Allah, macam mana aku, ya Allah. Dosa yang aku buat dahulu, ya Allah. Alhamdulillah, hari ni aku sedar, ya Allah. Dulu aku tinggal solat. Dulu aku buka aurat. Dulu aku begini. Lalu, Rasulullah SAW ajar, sekarang buat benda yang baik. Buat benda yang baik dalam hidup. Buat benda yang baik. Kerana dengan yang baik ini, menghapuskan yang salah dahulu. Habis. Yang kita buat salah dahulu tu, lalu dalam benda yang baik yang kita buat ni, terampun dosa-dosa kita yang lalu. Pemurahnya Allah dengan setiap hamba. Macam di kalangan kita kan, kadang-kadang kita ni, di wall kita ni banyak sangat dah. Benda-benda yang buruk, yang pernah kita buat. Hari ni, kita belajar dengan je kuliah, kita tekan share lah. Senang cerita. Button share je. Kita tekan share lah kuliah ni dekat wall kita. Misal contohnya. Maka di waktu tersebut, bila kita share je, berkembang. Pahala kita yang dahulu, dosa kita yang dahulu, Allah hapuskan kerana kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini sendiri. Ini cara Allah jadikan pada diri kita ni, dalam hidup kita, untuk kita nak jadikan bertambah pahala-pahala dalam kehidupan kita ini sendiri. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Daripada Anas radhiyallahu anhu juga. Dia sebut, nak sebutnya, daripada Anas radhiyallahu anhu kata dia, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asabtu haddan. Aku telah buat satu perkara yang sepatutnya ditakzirkan pada aku. Aku buat dosa ni, aku ada satu benda yang kalau sekiranya sepatutnya aku ni kena dosa, kena had, kena takzir. Bukan maksudnya hudud yang asas tu tidak, tapi nak sebutnya takzir dalam tafsiran terhadap hadisnya. Dia kata, fa'aqimhu alayya. Tolonglah putuskan untuk aku, ya Rasulullah. Tolong putuskan untuk aku terhadap masalah yang aku lakukan ini. Boleh jadi dia buat satu benda yang dia curi barang, tapi tak cukup kadar untuk dipotong tangan. Dia kena takzir, dia panggil. Ataupun boleh jadi dia berzina, tapi dia tak cukup yang disebut dengan saksi dan sebagainya. Tak ada orang. Lalu dia beralih pada takzir. Jadi, ataupun boleh jadi dia buat sesuatu yang dia ambil barang orang ke dan sebagainya, tapi tidak sampai peringkat kena had, kena hudud, dipanggil demikian. Lalu dia minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, fa'aqimhu alayya. Tolonglah untuk kamu laksanakan pada diri saya, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hadaratis salatu fa sallama Rasulillah. Waktu tersebut dah masuk dah waktu sembahyang. Dah masuk dah waktu untuk salat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sebut saja begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat. Rasulullah kata, jom kita salat dulu.
Fasalla ma'a Rasulillah. Dia pun solat dengan Rasulullah. Falamma qadda salah. Bila selesai saja sembahyang, qala, lalu dia datang jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, inni asabtu haddan. Ya Rasulullah, aku ni buat lagi. Aku ni sebelum solat tadi, aku ni datang berjumpa dengan kamu ni. Aku nak bagi tahu aku ni sepatutnya kena yang disebut dengan ta'zir ni ya Rasulullah. Kena hukuman ta'zir ni ya Rasulullah. Kamu tolong fa'akim fi kitabillah. Fi kitabillah. Tolonglah ikut yang diarahkan oleh Allah dalam Al-Quran kepada dia aku. Ya Rasulullah. Dia sebut demikian. Lalu Rasulullah tanya balik. Qala hal hadarta ma'an as-salah. Rasulullah tanya balik. Tadi kamu solat tak bersama dengan kami? Rasulullah tanya demikian. Tadi kamu solat tak bersama dengan kami? Qala na'am. Lalu dia jawab, ya Rasulullah, solat. Tadi solat. Qala qad ghufira laka. Allah telah ampun dosa kamu bila kamu solat bersama dengan kami tadi. Allahu Akbar. Pemurahnya Allah dengan hamba-hambanya. Ini gambaran yang perlu kita fahami dalam hidup kita. Bila kita buat je dosa, kemudian letak harap pada Allah. Letak harapan pada Allah. Yang saya sebut tadilah, yang pertama taubat kalau kita buat dosa. Yang kedua, jangan dedahkan dosa kita itu di khalayak ramai. Yang ketiga, jangan berbangga terhadap dosa. Ini sikap kita. Bila kita terhadap dosa, macam mana nak buat? Yang keempat, tambah lagi. Yang keempat apa dia? Tolonglah buat benda yang baik lepas pada kita tersilap buat benda yang buruk. Lalu Allah ampun dosa-dosa kita tadi. Allahu Akbar. Ni gambaran pemurahnya Allah kepada hamba-hambanya. Wa anhu. Daripada siapa? Ibnu Mas'ud. Daripada Anas radhiyallahu anhu lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula aklatan fayahmaduhu 'alaiha aw yushrabu syarbatan fayahmaduhu 'alaiha." Rawahu Muslim. Ni lagi mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah meredai mana-mana hamba yang dia makan satu makanan. Dia makan makanan. Lepas pada dia makan makanan tersebut, fayahmadahu 'alaiha. Lepas pada dia makan tu, dia puji Allah. Dia puji Allah. Alhamdulillah, sedapnya makanan tadi. Alhamdulillah, dianya. Lepas pada dia makan, dia puji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia puji Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga fayahmaduhu 'alaihi aw yashraba syarbatan, ataupun dia minum minuman. Fayahmaduhu 'alaiha. Kemudian lepas pada dia minum minuman tu, dia pun puji Allah. Dia puji pujian bagi Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah redha dengan hamba tersebut. Allahu Akbar. Mudah je dalam hidup kita ni. Kadang-kadang orang kita ni bila dia makan, nak sebut Alhamdulillah je. Alhamdulillah, aku selesai makan. Tu tak boleh pada diri dia. Nak sebut Alhamdulillah pada diri dia tu sukar dalam hidup dia. Kenapa kita jadi payah untuk kita nak sebut Alhamdulillah? Padahal kita nak sebut Alhamdulillah je. Alhamdulillah pada diri kita. Bila kita boleh sebut kalimah Alhamdulillah, maknanya kita telah letak segala makanan, minuman kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rajak kita, harap kita kepada Allah. Dan bila kita sebut saja begitu, Alhamdulillah, selesai makan. Alhamdulillah, kita selesai. Bila kita sebut lagi dalam keadaan demikian, maka kita puji pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala tadi, menyebabkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Mas'ud, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, bukan Ibnu Mas'ud, daripada Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yabsatu yaduhu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatla'u syams min maghribiha. Rawahu Muslim. Ini hadis yang cerita pada diri kita tentang mengenai besarnya letak harapan pada Allah. Jangan letak harapan pada manusia ni, jangan. Orang kita letak harapan pada Pakatan Harapan. Mengarut je dipanggil. Jangan letak pada yang jenis demikian. Letak harapan ni pada Allah dalam hidup kita. Bukan dengan pakatan yang tak apa-apa sebegitu.
daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, kata dia, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil lail. Allah membuka, menadah yang disebut dengan keampunan dia, disebutnya yabsutu yadahu. Allah buka tangan dia. Tangan tu bukan maksud tangan macam tangan manusia, tidak. Allah membuka keluasan keampunan dia. Tangan membuka ruang demikian bil lail, pada waktu malam. Bagi siapa? Liyatuba musii'an an-nahar, bagi mengampunkan kesilapan-kesilapan orang yang melakukan dosa pada siang hari. Siapa yang buat dosa siang hari, Allah tunggu malam hari. Tunggu. Nak tengok di kalangan hamba ni bertaubat ke tak bertaubat. Minta ampun ke tak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yamsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'un lail. Dan Allah menadah tangan. Allah menadah tangan yang kuasa dia, keampunan dia pada waktu siang hari bagi orang yang buat dosa pada malam hari. Hatta tatla'u syams min maghribiha. Sampai bila ni Allah buat demikian? Sehinggalah terbitnya matahari di sebelah barat dan tenggelam sebelah timur, maka tertutuplah pintu keampunan Allah. Siapa yang buat dosa pada Allah kan? Allah kamu buat dosa siang hari, aku tunggu malam hari nak tengok. Kamu minta ampun ke tak minta ampun pada Allah? Ini dipanggil raja, harap pada Allah. Mana kalau kamu buat dosa malam hari, kamu buat dosa malam-malam, kamu buat dosa. Orang lain sedang tidur, berehat, nak bangun solat tahajud, nak bangun subuh besok, kamu pula sibuk berbuat dosa. Buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Mencuri, zina, minum arak pada malam hari, pergi tempat-tempat yang entah apa-apa pada diri kitanya, buat dosa. Dipanggil demikian. Bila dia buat dosa pada malam hari, Allah Subhanahu wa taala tunggu pada siang hari. Aku tunggu, tengok siang hari ni kamu taubat tak? Taubat pada Allah. Besarnya keampunan Allah kepada setiap hamba. Kita ni, saya simpulkan di kalangan kita orang Melayu kita ni, benda yang apa yang berlaku pada kita teruk sangat. Sombong je. Sombong. Dia rasa dia tak buat dosa, yang menyebabkan dia tak minta ampun pada Allah. Padahal sifat kita ni sebagai seorang hamba kena sentiasa belajar minta ampun, berterusan kepada Allah. Buat dosa pada malam hari, siang hari, taubat. Buat dosa siang hari, malam hari, taubat. Minta ampun pada Allah. Sampai bila ni? Kita tanya, sampai bila kita buat demikian, Ustaz? Sampai di waktu mana kita dipanggil menghadap depan Allah. Ni jangan berbangga dengan dosa, jangan. Jangan kita rasa hebat dengan diri kita, jangan. Tetapi kita sentiasa minta dengan Allah. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Cara demikian dalam hidup kita ni. Kemudian hadis yang akhir sekali yang kita nak baca tentang hadis bab rajak ini, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah ta'ala rahmatan ummati faqabada nabiyha qablaha faj'alahu furatan wa salafan baina yadayha wa idza arada halakatan ummatin azzabaha wa sayyibaha hatta fa'ahlakaha wa huwa yanzuru fa'aqarra anhu bihalakiha hina kadzabuhu wa asawwahu amrahu. Rawahu Muslim. Kalau Allah menghendaki kerahmatan daripada Abi Musa Asy'ari ini disebut, kalaulah Allah menghendaki kerahmatan pada satu kaum tersebut. Ini tanda-tanda. Idza aradallahu ta'ala rahmatan ummatin, mana-mana umat yang Allah nak bagi rahmat pada umat tersebut, qabada nabiyyaha, maka dimanfaatkan nabi pun dahulu sebelum umat itu, lalu dijadikan nabi tadi sebagai orang dahulu dalam menyiapkan kemaslahatan umat itu. Umat tadi, dia akan jadikan panduan hidup dia kepada yang disebut dengan panduan hidup dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat itu akan dia pandu dengan apa dia? Dengan yang disebut dengan, yang dinamakan dengan diambil dalam hidup dia ni, nabi, untuk dijadikan panduan dalam hidup tersebut. Ni tanda Allah nak jadikan rahmat ke atas umat tadi. Kemudian faja'alahu
faj'ala laha furatan wa salafan baina yadayha. Ia menjadikan mereka ni merupakan penarik-penarik pahala yang akan dibalas dengan adanya kesabaran atas kematian itu. Allah matikan orang-orang soleh ini. Kemudian ummatin qabada nabiyyaha qablaha, sebelum dia, faj'alaha furatan wa salafan baina yadayha. Dia ambil panduan daripada nabi tadi untuk kehidupan mereka ini. Wa idza arada halakatan ummatin, kalaulah Allah kalaulah Allah menghendaki kerosakan ke atas satu umat itu, maka diseksa umat itu selagi nabi mereka masih, sewaktu mana nabi masih lagi hidup. Jadi Allah merosakkan umat itu dan nabi mereka melihat keadaannya, maka nabi tadi menetapkan diri tentang penglihatan matanya bahawasanya umat itu telah menjadi rosak binasa ketika mereka mendustakan serta bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Mana-mana bahasa yang mudah begini. Mana-mana umat itu nak dirahmati oleh Allah. Walaupun Nabi itu ada ke tak ada ke, mereka akan ambil panduan daripada Nabi. Dan dijadikan perjalanan hidup ini, panduan dia ialah mesti berasaskan pada apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan segala apa pada diri dia ni, Allah tak akan putuskan pahala-pahala sampai untuk diri dia. Tapi kalau Allah nak hancurkan umat itu, Allah jadikan dia ni azzabaha. Dan Allah ummatin azzabaha, Allah nak azabkan wa nabiyaha di saat mana diazab sedangkan nabi itu ada di kalangan mereka. Fa ahlakaha, tapi dihancurkan mereka. Wa huwa yanzuru fa aqarra ainahu, nabi itu nampak dengan apa yang dilakukan oleh umat tersebut, dan Rasulullah, nabi-nabi itu mengakui jahat sungguh dia ni lawan aku. Bihalakiha hina kadzabu wa asaw amrahu, ketika mana dia dusta kepada ajaran nabi-nabi dan juga yang disebut dengan menderhaka kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat tersebut hancur lebur kerana tidak bergantung harap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang nanti, kita akan sebut kelebihan ar-raja pula. Kelebihan berharap kepada Allah. Apa dia yang perlu kita lakukan? Sebagaimana kita sentiasa sebut, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Kalimah yang kita baca ni, yang kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati di sisi Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.